Assalamualaikum, madam. Alright. Assalamualaikum, madam. My name is Muhammad. Today I'm going to ask you my question for my HR assignment. Can we start the question? Alright. Question 1 is, describe your current position. Position saya adalah sebagai jawatan saya adalah Ketua Pembantu Tadbir Alright. N22 di Jabatan Pengairan dan Saliran KPS Batu Pahat Johor. Alright, thank you. We move on to question 2. What is the educational requirement for this position? Kalau ikutkan jawatan saya ni adalah berdasarkan kenaikan pangkat. Alright. Base dia kalau ikutkan daripada Jawatan Pembantu Tadbir N17 menggunakan sijil pelajaran Malaysia ataupun SPM. Thank you for the question 2. Question 3. What do you like the most or least about the job? Kalau ikut yang saya suka adalah berdasarkan pada pengalaman kerja lah. Okay. More daripada experience lah. Dekat sini kita buat 3 job, iaitu pentadbiran, keuangan dan juga aset. Alright. Okay. Question 4 is, what do you see yourself in 5 years? Kalau ikut 5 tahun lagi, saya rasa saya dah nak bersara. Kan? Sebab apa, saya sekarang ni umur saya dah 53, jadi saya merancang untuk bersara lebih kurang dalam 3 tahun lagi lah. Iaitu dia pada umur 56 tahun. Okay. Question 5. What future change do you see in this field? Kalau ikut berdasarkan JPS ni, kita hanya, kalau macam sekarang ni pun saya masih saya dah apply, dah menunggu untuk pergi promotion lagi. Promotion sekali. Promotion lagi sekali. Maksudnya kalau base pada jawatan saya ni, insya-Allah kalau ada orang yang berkelaikan sebenarnya kan, dia boleh naik sampai N28. Maksudnya sekarang ni saya berada di N22. Coming soon saya dah apply untuk N26. Dan kalau boleh ada orang yang mungkin panjang lagi dia punya pekerjaan kan, masa kan, dia boleh naik mungkin sampai N28. Question 6. What we need to know our job description before we applying job on our trust? Okey, kalau ikut jawatan, biasanya orang yang dilantik ni kan, yang dah dilantik ni, dia akan ikut pada kerja yang dah ditetapkan lah. Contohnya saya ambil kalau macam kerja sebagai pembantu tadbir, ataupun kalau kat luar swasta kita panggil sebagai kerani kan. Orang tu katakan selepas dia datang dekat sini baru kita akan serahkan. Contohnya dia buat bahagian bahagian perkhidmatan. Bila kita letakkan dia dekat perkhidmatan, kita akan bagikan dia senarai tugas ataupun job description dia lah, apa benda yang dia perlu buat. Sebab kalau macam dalam HR ni, perkhidmatan tu adalah sangat meluas, kan? Biasanya kita akan bagi-bagikan lah. Contohnya salah satu perkhidmatan tu ada yang pegang untuk orang punya gaji, pencen, kan? Kenaikan pangkat. Ada yang salah satu lagi, ada yang pegang bidang hermis. Kalau you pernah dengar lah, hermis. Hermis ni merangkumi pada orang tu punya cuti. Dia maksudnya kita ada sistem hermis tu lebih pada cuti dan kerjaan nanti pastikan kelesian harta dia, keluarga dia daripada skop dia punya, kalau orang tu katakan kena income tax ke kan, dia ada bidang-bidang dia. Question 7. Why is it important to know job description before we apply job vacancy? Okey, kalau macam kerja bawahan ni, biasanya contohlah kalau kita ambil pekerja contoh pembantu, atau satulah kita ambil senang kerja sebagai security guard, kan?
dia tahulah kerja dia security guard ke apa semua kan. Dan diterangkan cara macam sikit-sikit lah. Tapi bila dia datang nanti baru kita akan beri kerja tu secara meluas. Maksudnya dia ditempatkan di mana, di pejabat mana tu kan. Begitu juga dalam contohnya orang yang bekerja sebagai katakan pembantu awam ataupun pembantu operasi, ataupun kalau kat luar kita panggil office boy. Office boy ni bila dia datang pun dia tak tahu dekat mana kerja dia. Dan biasanya kita akan tempatkan dia di mana kekosongan. Contohnya katakan dia ditempatkan dekat unit HR. Jadi kerja dia pun kita akan bagilah apa senarai tugas dia apa. Contohnya pergi cari file, ambil file ni kan, masukkan surat-surat dalam file ke apa kan. Kalau dia tempatkan katakan dekat sini, kita satu lagi bidang bahagian pembangunan kan. Dia akan office boy ni akan dibagi ikut unit-unit ni. Okay, last question. Need to have to work as an HR. Orang yang nak kerja dekat HR ni, satu saya cakap, sebenarnya HR ni terlampau meluas dia punya tu kan. Pertama, kalau ikutkan setiap pekerja pun, dia kena ada disiplin lah. Disiplin, committed dengan kerja kan. Dan juga dia kena belajar. Banyak dia kena belajar, dia kena communicate apa semua kan. Sebab skop HR adalah sangat meluas. Kemudian, dia kena ada satu lagi, sikap polite, kena humble, kena hardworking. Sebab kerja dia sangat banyak. Sebab you adalah deal dengan kadang-kadang you punya customer you adalah staff. Kan, orang yang selalu kadang-kadang kan. Bukan kadang lah, selalu orang yang ni akan selalu bertanya dekat you. Jadi bila you berjumpa dengan staff, hubungan you kan, you tak sama macam you jumpa dengan customer. Jumpa customer mungkin sekali kan, tapi dengan staff ni boleh katakan selalu. Jadi dekat sini lah you kena jaga hubungan tu. Kalau hubungan tak baik memang bermasalah lah. Tu kan? Walaupun kadang kata orang banyak kerja, tapi you kena kata orang tambah. Bila kerja banyak, satu lah, you kena disiplin lah. Disiplin dari segi management masa kan, kena ada. Sebab kalau you suka buat kerja postpone kan, kerja akan makin bertambah ke kan. Dan lama-lama nanti kan, bila kerja ni bukannya ada orang tolong, you sendiri yang akan susah. You kena buat kan. Kadang benda ni bukan you je yang susah, kan ni susah, ketua pun susah. Sebab yang kena jawab ni ketua. Sebab kalau macam sekarang ni, kita bila dah mula zaman PKP ni kan, dah banyak kerja-kerja dibuat secara online kan. Jadi segala laporan, contoh satu je, laporan berkaitan contoh kerajaan ni kan diwajibkan vaksin kan. Itu pun pertama kali yang setiap minggu laporan vaksin ni dia kena hantar dekat HQ setiap minggu. Lepas tu berikutan, bukan tu je dah mula daripada vaksin tu, laporan bila you buat meeting secara online kan. Dia kena jadi sekretari apa semua kan. Semua kena hantar. Lepas tu laporan SKT ataupun prestasi kan, anak buah you kan, setiap minggu kena hantar. Cuma satulah, kerja HR ni yang kadang-kadang ada masa yang saya sendiri kadang tak suka kan. Bila you tak dapat kerjasama daripada unit lain, you nak cepat kan benda tu, tapi unit lain kadang-kadang tak bagi. Tu yang kadang-kadang ada masa, kadang kerja ni pun kita boleh bergaduh. Banyak bergaduh pasal kerja tau, bukan bergaduh pasal peribadi ke apa semua kan, benda macam ni. Dan tahulah tuntutan kerja sekarang ni semua nak segera. Benda macam ni. So
Itulah. Thank you William for the interview, and I hope you can start with your work and you have more time with your family. And congratulations on your retirement. Thank you so much, Aida.